Justru itu kata para ulama, apabila seorang itu ada 4 syarat. Pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, ada kemampuan. Maka dalam kitab Al-Iqna' disebutkan bahawa siapa-siapa yang ada 4 syarat ini tapi dia tak buat ibadah korban, dimakruhkan dia kerana tidak melakukan ibadah itu. Apakah hikmah terbesar kita melakukan ibadah korban ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Tuan Haji Ramli Ibrahim, pengurusi Madrasah Raudatul Muttaqin Taman Datuk Senu. Seterusnya para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini dan seterusnya dapat kita bertatap muka untuk membicarakan satu tajuk, iaitu korban dan pengorbanan. Korban ni hukumnya adalah sunat muakkad alal kifayah, iaitu sunat yang sangat dituntut kepada orang yang ada kemampuan, dan orang yang ada kemampuan tapi sengaja meninggalkannya boleh dikira sebagai makruh berdasarkan hadis man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang ada lebih dari segi belanjanya, rezekinya lebih, tapi tidak sudi untuk berkorban, jangan dekat dengan tempat semayang kami. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah. Justru itu kata para ulama, apabila seorang itu ada 4 syarat. Pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, ada kemampuan. Maka dalam kitab Al-Iqna' disebutkan bahawa siapa-siapa yang ada 4 syarat ini tapi dia tak buat ibadah korban, dimakruhkan dia kerana tidak melakukan ibadah itu. Apakah hikmah terbesar kita melakukan ibadah korban ini? Terlalu banyak hikmah yang kita boleh pelajari daripada ibadah ini. Antaranya adalah, pertama, korban ni adalah syiar. Apa makna syiar? Secara harfiah, syiar bermaksud tanda. Syiar ni tanda. Perkataan syiar ini, dia berasal dari perkataan syu'ur. Syu'ur ni maknanya rasa. Sebab syiar ni dibangunkan agar setiap orang melihat dan merasakan. Merasa apa? Merasa keagungan Allah. Dia syiar ni, kata ulama', dia menunjuk pada 3 perkara. Pertama, tempat-tempat yang mulia, itu syiar. Contohnya Kaabah. Apa lagi? Safa, Marwah. Apa lagi? Arafah, Masyairil Haram. Kedai tudung syarkiah tak masuk kan orang ingat shopping tu masuk sekali. Itu bukan syiar, itu shopping. Macam di Mekah tu banyak syiar. Yang kita tengok, kita akan merasa kekaguman kita kepada kekuasaan Allah. Yang kedua, kata ulama', syiar ni juga boleh merujuk kepada waktu.
Contohnya bulan-bulan dalam Islam, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rejab. Ini semua syiar. Baik itu bila kita berada pada bulan Zulqaidah misalnya, kita merasakan kebesaran Allah. Tapi kalau sebut berada pada bulan Jun, tak merasa sangat. Sebut bulan yang Islam, kita rasa kebesaran. Alam cakrawala itu sendiri adalah jendela untuk kita nak melihat penzahiran bulan-bulan dalam Islam. Saya nak mengajak muslimin muslimat, ialah sejak kerja di Jabatan Mufti ini, kerja kami ini memandang ke langit. Asyik menengok benda di langit. Dulu jarang sangat menengok objek di langit ini. Ialah sebab telah jadi Jabatan Mufti, kita terpaksa jaga dari segi penentuan waktu solat, kita menjaga penentuan bulan baru, anak bulan, cerapan dan bagai-bagai. Jadi saya ingin memaklumkan kepada muslimin muslimat, ramai yang belum tahu bahawa sekarang ini ada satu objek terang di langit di arah barat yang akan kelihatan pada setiap hari sekitar waktu maghrib sampai isyak, tiap-tiap malam. Benda tu bukannya bintang, dia bukannya satelit, bukannya UFO, kalau ada yang kaki teori konspirasi sini, bukannya objek asing, tapi dia adalah planet Zuhrah. Planet Zuhrah ni, dia bersinar pada kecerahan magnitudenya negatif 4.2. Maknanya dia adalah objek ketiga paling cerah di langit. Objek paling cerah di langit, matahari lah. Yang kedua bulan, yang ketiga planet Zuhrah. Planet Zuhrah ni orang Melayu dulu cerdik. Dia tak panggil planet Zuhrah, dia panggil bintang kejora. Orang Melayu dulu pandai. Bintang kejora sebagai peneman kepada bulan. Dia kata bulan tu kesunyian, yang menemannya adalah bintang kejora. Ada banyaklah lagu bintang kejora, kan saya nyanyikan, tuan-tuan pensan pula. Lagu apa nama, banyaklah lagu-lagu Aziz Jaafar nyanyi dengan siapa ke yang dia berduet tu sungguh lagu tu bintang kejora tu. Sedap lagu dia tu. Kita rupanya orang dulu dia menengok ke langit. Jadi planet Zuhrah ataupun bintang kejora ini sudah pun kelihatan di langit arah barat selepas matahari terbenam, sejak daripada kita kesan sejak Oktober 2022, dan pada kiraan falak sampai Ogos 2023 ini. Tapi start daripada pertengahan Ogos, planet Zuhrah ni akan beralih pula. Kita kena tengok dia ke arah timur sekitar waktu subuh pula. Jadi nanti maghrib, puan-puan, tuan-tuan, sambil-sambil siap start motor, panas enjin nak pergi ke surau, pandang ke arah langit. Kita akan nampak satu cahaya terang benderang, begitu cantik sekali. Kalau kita pakai teleskop, nanti surau ada rezeki lebih, belilah teleskop satu, letak di masjid, boleh menengok. Zuhrah ni akan kelihatan seperti fasa bulan yang dah masuk umur 9 ataupun 10 hijrah. Bentuk dia ada separuh gemuk sikit. Dan saiznya sekarang yang kita tengok sehari dua yang lepas, 18.2 arch minute. Maknanya agak besar untuk kita dapat melihat bentuknya, untuk kalau nak gunakan teleskop berkuasa sederhana. Dan insya-Allah pada minggu depan ni, 7 hari bulan Jun, hari Rabu, bintang kejora ataupun Zuhrah akan berada pada kedudukan paling tinggi di ufuk barat. Selepas daripada tarikh itu, dia akan mula semakin rendah setiap hari. Bagi komuniti pemerhati langit, musim Zuhrah ni dia panggil, macam mancing juga, ada musim ikan apa. Musim Zuhrah ini adalah apabila planet ini berada pada kedudukan inferior conjunction, iaitu hampir selari antara bumi dan matahari. Dan untuk tahun ini, jangkaannya berdasarkan kiraan falak berlaku pada 13 Ogos 2023, dan planet ni akan melintas 7.7 darjah saja daripada matahari. Tuan-tuan perempuan tak faham, tak ada masalah benda ni. Memang agak teknikal bagi kita yang tak pernah menyertai komuniti pemerhati langit. Tapi apa yang saya nak bawakan adalah, ianya adalah syiar. Bila kita tengok, subhanallah, kita selalu ingat kapal terbang daripada Bangkok pergi ke Labuan ke mana ke, tak, rupanya itu adalah planet.
Ada pula kata nak kiamat. Kau tak ada benda kena kiamat. Benda ni dia pergerakan cakrawala. Tapi sebab kita ni lupa nak memandang ke langit. Sedangkan salah satu sunnah Nabi SAW yang Nabi tidak tinggalkan adalah memandang ke arah langit dan membaca doa-doa tertentu. Nabi suka mati langit. Kenapa langit ni Nabi suruh kita perhatikan? Sebab langit ni memberi kita ketenangan. Bagi orang yang menghadapi masalah, pandang ke arah langit, dia akan rasakan ada satu rasa ketenangan sedikit. Sebab langit ni wallahu alam, dia ada dia punya aura dia lah. Dan orang pun selalu bila nak meletakkan keazaman dan cita-cita, orang akan letakkan cita-cita itu di langit. Kegemilangan, kehebatan, kejayaan, orang sandarkan di langit. Apa budak-budak mula, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkerlipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Jadinya langit ni dia satu terapi. Ni saya mengajaklah tuan-tuan puan-puan untuk jangan mandang langit sampai sakit leher pula, jangan susah pula kita kena urut pula leher juga. Kalau ada komuniti pemerhati langit di kawasan kita, join lah. Sebab nak beli alat dia agak mahal, ajak join. Tapi kita di Kuala Lumpur tak ada masalah, ada planetarium, ada balai cerap, ada macam-macam. Bolehlah menambahkan rasa subhanallah bila melihat kejadian alam ini. Itu yang kedua. Syiar ni benda yang ciptaan Allah, yang kita tengok boleh jadi kekaguman kita. Yang ketiga, kata ulama, syiar ni juga menunjuk kepada beberapa ritual dan amalan dalam beragama. Sebagai contoh, menyimpan janggut tanpa misai, itu syiar. Menyimpan misai dan janggut itu biasa. Menyimpan misai saja tanpa janggut itu biasa. Tapi kalau janggut saja tanpa misai, itu syiar dia panggil. Kenapa syiar? Tanda. Tuan-tuan kalau pergi luar negara, nak kenal Muslim, apa cara? Biasa Muslim kalau dia tak pakai kopiah, dia ada janggut saja, tak ada misai. Pergilah ke mana-mana, tak tahu kenapa orang Islam dia ada satu identitinya begitu. Sebab kalau misai dengan janggut, alah, kumpulan rock pun pakai begitu juga sekarang ni. Pemain pengusti wrestling pun pakai misai janggut sekarang. Tapi kalau janggut saja, kebiasaannya Muslim. Itu dia jadi syiar. Saya tak kata benda tu wajib, kita kata syiar. Janggut saja tanpa misai. Kalau misai saja tak ada janggut, hero lah, orang smart, lain, Piramli apa semua. Tapi kalau janggut saja biasa Muslim. Kalau licin semua, itu lain lah ceritanya pula. Lagi payah kita nak menentukan dia ni muda ke tua ke Islam ke tak Islam, lagi susah. Tapi kalau janggut saja Muslim. Jaranglah orang jenis tak semayang simpan janggut, payah. Jenis simpan janggut tak ada misai, payah. Apa lagi syiar? Kopiah, songkok, syiar. Artinya kalau tuan-tuan pergi ke luar negara, contoh pergi ke India, contoh, semua orang muka sama, kulit sama, macam mana nak tahu dia Muslim? Takkan nak tanya seorang-seorang, Muslim? Muslim? Letih kita. Kita tengok dia pakai kopiah. Muslim? Asyhadu an la ilaha illallah. Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Hungry, you know, I'm hungry. Hungry, cari makan, tak ada. Jadi kita kenal dia dengan kopiah. Kalau pergi ke China misalnya, ya, nak cari kedai makan, biasa yang pakai kopiah, kita akan kata ini Muslim. Masalah dia tipu apa itu cerita lain. Syiar. Apa lagi syiar? Masjid, syiar. Macam orang luar datang ke taman perumahan kita ini, bila nampak madrasah kita, oh dia tahu sini ada orang Islam. Bukan semua perumahan ada masjid surau. Tak semua ada. Kalau perumahan yang baru-baru buka Belah Sabit Jaya apa semua, belum tentu ada lagi. Rumahnya ada, surau masjid belum ada lagi. Sebab mungkin dalam proses nak minta dengan peruntukan dan sebagainya lagi. Jadi kita pun tak tahu ada orang Islam ke tidak sini. Tapi bila datang sini, oh surau. Surau pula ada menara pula lagi. Oh ni ada Muslim. Dia adalah syiar. Apa lagi? Azan. Azan syiar. Kalau kita pergi ke tempat dengar azan, mana situ ada orang Islam, dia pengenalan, syiar, tanda. Baik itu saya selalu pesan pada surau masjid, waktu azan mesti azan. Jangan biarkan kita waktu tu berlalu tanpa azan. Orang tanya pula, ada ke waktu berlalu tanpa azan? Ada, masa panggil ceramah perdana. Maghrib sampai isyak, isyak pun dilanggar, berhenti pukul 9 suku. Azan isyaknya di mana?
Alah ustaz, saya skala kita tak bagi laluan pada azan. Azan ni syiar. Dia memberi kemegahan pada kita duduk di kampung itu. Oh, kita ada orang Islam sini. Bila ada penceramah yang jenis sensitif, tak boleh. Kita pesan, ustaz minta maaf, sini kalau azan isyak kena berhenti. Oh ya ke? Dia terus tutup kitab balik. Merajuk la ilaha illallah. Tisu sangat. Tak payah jadi penceramah lah kalau tisu. Azan je pun berapa minit je. Kena mesti. Sebab ada orang sedang menanti waktu di rumah. Dia nak semayang. Apa lagi syiar? Khat dalam kedai. Itu syiar. Termasuklah juga korban yang kita nak buat. Sebab itu bila satu kawasan perumahan, satu qaryah, dia buat korban. Kita tahu Islam di situ kuat. Orang Islam di situ ada pertautan ukhuwah Islamiah yang tinggi. Ini dinamakan syiar. Justru kata ulama, syiar ini dia mesti diraikan dalam 3 bentuk. Pertama ihtifal, yang kedua iltizam, yang ketiga itmam. Apa makna ihtifal? Mesti dilakukan secara terbuka dan meriah. Diselebratekan benda itu. Nampak, bukan sorok-sorok. Artinya kalau kita nak azan, bukan sorok-sorok. Kalau kita nak melakukan satu sunnah syiar, tidak sorok-sorok. Macam contoh korban, tak buat sorok-sorok, kita buat secara terbuka. Datang orang, orang tengok. Mana tak adalah macam sembunyi-sembunyi. Itu bukan syiar. Dia mesti dibuat secara happy lah. Kalau buat takut-takut, baik sembelih dalam rumah pengusi je. Sembelih lembu dalam bilik tidur ke macam tu. Terlampau nak sorok sangat. Tak, kita buat secara ihtifal. Yang kedua, secara iltizam. Ada komitmen dalam melaksanakannya. Artinya istiqamah misalnya. Tahun lepas buat, tahun ni buat, begitulah seterusnya. Dan yang ketiga, itmam. Apa makna itmam? Sesempurna mungkin. Bukan buat lebih-lebih kurang. Tetapi kita melakukan ibadah itu, contoh korban, dengan menghayati segala falsafah-falsafah yang ada di dalam pelaksanaan korban. Sebab itu saya nak mengajak muslimin muslimat pada pagi ini. Korban ni dia bukan sekadar kita nak menumbangkan lembu ataupun kambing. Korban ni Allah Ta'ala pada satu sisi yang lain, dia menyuruh kita menyembelih sifat binatang yang ada pada kita. Sembelih lembu tu ya betul, sembelih kambing pun betul. Tapi Allah Ta'ala tidak berhajat pun pada kambing dan lembu yang kita tumbangkan itu. Yang Allah nak adalah bukannya kita sembelih lembu, tapi kita sembelih perangai lembu yang ada pada kita. Masa kita menyembelih tu, bayangkan, ya Allah, kalau aku ada perangai-perangai lembu itu, buangkanlah ya Allah. Itu yang kita buangkan. Kita menyembelih sifat-sifat binatang yang ada pada kita. Siapa di sini yang tak nak mengaku dia ada perangai binatang? Mustahil. Setiap manusia adalah haiwan. Sebab itu dalam mantik disebut manusia ni haiwanun natiq. Manusia adalah haiwan yang berkata-kata. Kita semua ada perangai haiwan. Tuan-tuan cuba tengok perangai haiwan sekeliling kita. Ada masa kita tengok, macam aku perangai dia, macam suami aku perangai dia, macam anak aku. Kita akan perasan haiwan tu ada perangai. Macam kita punya oyen di rumah, pemalas, melengkor je kerjanya, main ekor, kengkong. Teringat ke suami kita serupa? Bila lepas makan melengkor je depan TV. Kita sentiasa memandang haiwan yang ada perangai manusia. Dan memang manusia dia ada perangai haiwan. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut ada 7 karakter haiwan yang ada pada manusia. Yang ni saya tak detailkan sangatlah. Antaranya yang Tuhan sebut dalam Quran, perangai manusia pertama, perangai anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dan kalau kami mengkehendaki, nescaya kami tinggikan darjat manusia, tapi ada manusia itu cenderung kepada dunia dan mengikut hawa nafsunya yang rendah. Famasaluhu kamasalil kalb. Dan manusia seumpama itu adalah seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Sekiranya dia diberi makan ataupun dia diberi minum,
Bukan, kalau mereka itu dihalau, dia akan jelir lidahnya. Kalau tak diberi makan pun dia akan menjelirkan lidahnya. Zalika masalul qaumul ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka ceritakanlah kisah itu supaya mereka berfikir. Surah Al-A'raf ayat 176. Allah Ta'ala mengumpamakan ada manusia perangai anjing. Apakah perangai dan tabiat anjing? Anjing ni tabiatnya adalah setia. Taat setia, tak berbelah bagi. Tapi ketaatan dan kesetiaannya bukan berprinsip. Taat dan setianya hanyalah kepada sesiapa saja yang memberinya makan. Itu perangai anjing. Dia setia pada tuan dia, memang. Ada orang lain lalu depan rumah tuan dia, dia marah. Wow, 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 wow. Dia marahnya. Sebab apa dia setia? Tuan dia beri makan. Perampok nak masuk pun takut. Wow, 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 dia marah. Tapi kalau perampok tu bagi dia makan juga, dia setia pula pada perampok. Itu perangai manusia. Dia setia, tidak berprinsip. Asalkan masuk, setia lah. Janji masuk ya. Prinsip tolak tepi. Kitab boleh ubah kan, kata dia. Fatwa boleh ubah. Janji masuk. Anjing. Jadi sembelihlah perangai ini. Bukannya lembu tu memanglah kita sembelih. Kita kata, ya Allah, kalau aku adalah perangai setia, tak berbelah bagi kepada orang yang menyuap aku makan, kau buangkanlah perangai itu, ya Allah. Jangan sembelih diri sendiri pula, meninggal pula nanti. Buang perangai itu, perangai binatang itu. Apa lagi perangai binatang yang ada pada kita? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ada manusia, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahu qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia ni, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179, dia ada hati tapi hatinya tak ada rasa, tak ada hati perut, tak ada ihsan. Ilmu ada, songkok atas kepala, kopiah atas kepala, ihsan tak ada. Kesian belas pada orang tak ada. Semua benda kena ikut law, ikut buku. Budi bicara, ihsan tak ada. Hati mati. Ilmu tak dapat membentuk watak, hanya membina otak saja. Dan mereka ini, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak menengok dengan mata hati. Walahum azanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tidak menghayati. Dia dengar tapi dia tak menghayati. Manusia kalau ada perangai itu, kata Allah, ulaika kal an'am. Itulah manusia perangai sama macam binatang ternak, kata Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tambah di hujung, bukan macam binatang ternak, balhum adall, lebih sesat daripada binatang ternak. Manusia kalau tak ada perasaan halus, perasaan seni, mata hati, mata rohani, itu lebih teruk pada lembu kerbau. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai. Kalau orang Utara panggil ghaflah. Ini orang-orang yang lalai, kata Allah. Baik itu, binatang ternak ini, binatang ternak ni dia tak ada harga, tuan-tuan, melainkan harganya terletak pada berat dia. Binatang ternak ni dia tak macam binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang kita bela di rumah itu lain. Binatang peliharaan ini nilainya adalah kerana keistimewaan dia. Contoh, kita bela kucing. Kucing ada keistimewaan dia. Sama ada kucing Siam, kucing Parsi atau mana-mana lah. Ataupun kita bela arnab, benda-benda haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan, value dia adalah pada dia punya keistimewaan dia. Tetapi binatang ternak, value dia pada berat badan dia je. Makin berat dia, makin mahal lah dia. Macam haiwan peliharaan, dia tak kira ringan berat. Value, dia mau kenal barang.
Ayam serama tak berat, tapi belilah. Terduduk kita nak beli je. Bukannya murah. Baka kubang raja alam, mahal tu. Baka kubang raja alam, dia panggil. Mahal, tuan-tuan, boleh beli kambing seekor. Mahal, tapi dia mau kena barang. Orang tahu nilai. Walaupun kecil je, makan pun tak badan ayam serama. Badan halu agak ketonggik lebih jalan begitu. Berkokok atau berbunyi. Tapi orang kena barang, orang akan pelihara. Bukan bergantung pada berat dia. Tapi haiwan ternakan keistimewaannya kerana berat dia je. Nilai jualannya jadi tinggi kalau beratnya tinggi. Macam contoh lembu. Lembu ni starting from lah. Saya tengok ada orang buat iklan, letak pada cermin kereta. Starting from 2,730. Saya tak tahu di mana cek lembu. Starting from 2,730. Tetapi harganya akan semakin bertambah mengikut berat lembu. Sebab itu lembu ini, dia punya berat dia akan memberi kesan pada harga. Dia lembu ni tuan-tuan, dia ada grade juga. Dia macam orang kerja-kerjaan jugalah, ada grade juga, 41, 44, 48. Lembu pun ada juga. Dia panggil grade AAA, dia ada grade AA, dia ada grade A saja, ada grade B saja, ada grade C saja. Tengok mana yang sesuai. Mungkin ada setengah penganjur harganya sedikit mahal sebab dia menggunakan lembu yang grade AAA. Kita pun tanya, apa pasal sini mahal, sana murah? Sana grade C. Lembunya itu 180-200 kilo seekor. Kalau dah siap potong berat karkasnya pun 70-80 kilo je. Itu grade C, 4,000 dah dapat seekor. Tapi mungkin tempat ni mahal sebab dia pakai lembu AAA. Lembu AAA ni 270 kilo ke atas. Berat karkasnya saja 160 kilo. Paling sikit 140. Kalau bila dah dikeluarkan semua. Itu harga starting from 5,000 plus. Jadi haiwan dia bergantung, haiwan ternakan ni dia bergantung pada berat dia. Maka di situ Allah Ta'ala nak mengumpamakan, ada manusia, itulah perangai dia. Lebih teruk pada binatang ternak lagi. Dari segi apa? Tak ada mata hati langsung. Memandang orang, tak ada ihsan. Ini masalah. Tuan-tuan, orang ihsan ni tak ramai, tuan-tuan. Saya selalu sebut di mana-mana, dalam dunia ni orang Muslim ramai, mukmin ramai, muhsin tak ada. Orang Islam ramai, orang beriman ramai, orang yang ihsan tak ramai. Kita di masjid ni, bukan cerita di sini, tempat lain. Kalau di masjid tu semua orang beriman, insya-Allah. Semua Muslim, semua mukmin. Tapi adakah muhsin? Belum tentu. Dari pengurusi AJK sampai pegawai, ada ihsan? Belum tentu. Belum tentu. Ini bukan cerita sini, cerita tempat lain. Sebab saya dulu masjid, saya duduk masjid, saya selalu beritahu ke anak-anak buah, kita ni semua beriman, alhamdulillah, Muslim, tapi ihsan belum tentu. Terutama masa tu musim SOP. Musim kita SOP ketat. Orang nak datang pun ada pengehadan. Semayang 50 orang saja semayang Jumaat. Orang booking tiap-tiap minggu, kami kena maki hamun dengan orang. Oh ni pengurusi ni, imam bawa saudara ramai, la ilaha illallah. Memang teruk kita kena bantai. Memang teruk tu. Tapi sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Jadi sabar. Itu taat ulil amri. Tapi bila semayang Jumaat itu tak apalah. Semayang fardu. Kadang ada orang datang semayang Zuhur pukul 2 petang. Luar waktu semayang. Ada ihsan tak kita masa tu? Ada setengah kita tak ada ihsan. Padahal kita orang masjid, orang beriman dah. Orang tu datang lupa bawa emas. Kita halau tegak-tegak je. Tak boleh masuk SOP MKN tak boleh. Allah, sekotak emas berapa ringgit farmasi. Duit masjid berkepuk. Belilah sekotak 2 hadiah je. Bukan suruh bagi sekotak. Suruh ke rela ke security tu sediakan je lah. Lupa buat minta maaf pakai emas je kan. Ambil emas ni sedekah pada jemaah. Orang tu pun doa berkat rezeki. Tak. Oh tak boleh, tak ada emas balik. Atas meja ada emas kotak. Tak bagi masuk. Ihsan tak ada. Payah.
Orang nak masuk tak bawa sejadah, suruh balik. Minta maaf tak ada sejadah, kena balik Shopee Shopee Allah Allah, saya terlupa manalah ada orang bawa sejadah kulu kili dalam hidup kan. Tak maaf lah, saya terlupa tempat kerja ni. Minta maaf Shopee. Ihsan tak ada sikit pun. Tak apalah abang. Abang semayang tepi sana lah, jangan nampak kan. Jangan nak ambil gambar pula viral-viral masuk Facebook pula. Okey baik. Semayang lah tepi-tepi tempat wuduk tu. Ihsan, takkan suruh balik. Ni contoh. Ada dulu security masjid saya bergaduh dengan jemaah, nak bertumbuk-tumbuk lah. Tapi kita ngaku salah kita punya staff. Cara tak betul. Orang tu datang nak semayang, parking dah lah susah, bawa anak pula lagi. Dia nak semayang Zuhur. Masa tu lah hari dah pukul 4, asar dah nak masuk. Kita jangan petikai lah kenapa dia lambat. Adalah kelalaian manusia ni. Tapi orang tu nak semayang dalam keadaan tergesa-gesa, kereta pun tak padam enjin sebab ada seorang lagi anak dalam kereta. Jadi dia pun turun bawa anak yang kecil sikit, yang abang-abang ni duduk dalam kereta, turun. Sampai di situ jaga tak bagi masuk. Dia kata minta maaf je, kena pakai mask. Oh sorry. Dia patah balik, ada mask dalam kereta. Dia sangkut dekat dengan signal tu. Pakailah mask. Masuk dalam. Minta maaf je, kena bawa sejadah. Oh sorry. Patah masih balik dalam kereta, ada sejadah. Bawa anak ni, anak 5-6 tahun, patah balik. Minta maaf cik, budak tak boleh masuk Bapalah tak susun satu-satu arahan tu sekali arahnya tu. Dah nak keluar parking tu. Satu-satu disuruh. Dia kata, cik boleh tolong jagakan anak saya sekejap? Sini bukan tempat jaga anak je Akhirnya bergaduh. Orang tu report apa, kita kena ngaku tak ramai orang ada ihsan. Sebab itu yang hadis Jibril tu, ihsan. Jibril datang pada Nabi tanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sebagai gambaran, tak ramai orang ada ihsan. Orang beriman ramai, orang ihsan tak ada. Sebab itu orang yang tak ada ihsan ni Allah Ta'ala umpamakan dalam Quran macam lembu bahkan lebih teruk pada lembu. Tak ada belas langsung sesama manusia. Sifat manusiawi tak ada. Apa lagi perangai haiwan yang disebut dalam Quran ni? Saya tak sebutlah semua kailang cerita korban kita. Tuan-tuan buka sajalah Quran. Antaranya surah Al-Ma'idah ayat 60. Allah umpamakan manusia seperti perangai babi. Saya sebut babi tidak kasar kan? Takut ada kata kasar ustaz ni sebut babi. Ni bukan menyumpah, memang nama haiwan tu babi. Tak payahlah babi ustaz sebutlah khinzir. Kenapa kena sebut khinzir? Kita kena jaga sensitiviti. Memang nama dia babi. Kan dia pula kata, kasar ustaz ceramah. La ilah Allah, ni bukan sumpah serana. Nama sejenis haiwan, babi. Panggillah khinzir. Bukan tak nak panggil khinzir. Kalau sebut khinzir rasa macam babi tu masuk Islam rasanya. Sebut je lah. Yang berlapik-lapik, apa masalah? Memang nama dia itu. Saya tak faham kenapa orang sensitif dengan perkataan-perkataan yang memang dah ditulis dalam kamus. Bukan mencarut pun. Tak apalah kau ada sensitif. Kerbau pendek. Saya panggil kerbau pendek. Itu baru cara orang Melayu. Dia tak tahu paku, babi apa. 3 perkataan je Melayu yang asal. Yang lain semua pinjam semua. Bahasa Melayu ni semua pinjaman. Kecuali babi, paku, selagi saya tak ingat. Lain tahulah saya ingat. Yang kelima, manusia perangai dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Manusia perangai seperti labah-labah. Maknanya dia overconfident. Sarangnya itu boleh menyelamatkan dia. Tapi dia tak tahu sarang dia tu, kalau orang kuih dengan tangannya hancur dah. Dia punya bangga dan sangka sarang dia adalah yang terbaik sekali. Artinya manusia yang terlalu bergantung ataupun meletakkan, lupa menjadikan Tuhan sebagai tempat pergantungan. Dia confident dengan apa yang dia ada. Macam kita lah, confident dah. Bisnes ada, pelaburan ada, duit ada, anak-anak masuk universiti, mana rasa sempurna. Tak, kita tak tahu apa jadi sehari dua lagi. Orang ni dia perangai labah-labah. Dia confident dengan apa yang dia ada. Jangan ikut perangai labah-labah. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat 26, manusia perangai seperti nyamuk. Yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, manusia perangai seperti keledai. Dan ini antara beberapa contoh. Jadi hadirin hadirat sekalian,
Yang mustahak kita sepanjang melaksanakan ibadah korban ini adalah kita tidak sekadar korban lembu, tapi korban sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Selain daripada itu, kita juga korban ni adalah untuk nak mengingati peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Ini klise lah. Saya percaya tuan-tuan dah tiap-tiap tahun dengar ayat yang sama. Korban adalah untuk mengenang cerita Nabi Ibrahim. Sesungguhnya tuan-tuan pun hafal dah cerita dia. Kali ini saya bukan sekadar nak cerita, saya nak tuan-tuan puan-puan kita sama-sama hayati. Macam mana nak hayati? Mudah saja. Kalau tuan-tuan puan-puan nak rasa apa perasaan Nabi Ibrahim sembelih anaknya, bukanlah tuan-tuan kena sembelih anak sendiri, tidak. 10 hari sebelum raya, beli kambing seekor. Beli kambing seekor. Beli kambing hidup, bawa balik ke rumah, ikat di halaman rumah kita. Letakkan di halaman rumah. Kalau pagar sentiasa tutup, tak ikat pun tak apa, dia tak lari. Tapi kalau pagar buka tutup, baik ikat lah. Ikatkan ke kepala paik tu. Kambing yang comel-comel, beli yang ada tanduk. Yang comel-comel jangan beli kambing buruk-buruk. Yang kita tengok jatuh cinta. Yang putih ikut spek Nabi lah. Putih, comel, mata hijau. Wah, lawa macam orang Turki. Mata hijau. Simpan di rumah kita dan niatkan untuk korban. Kita biarkan kambing tu 10 hari rumah kita, bermain dengan anak kita, isteri kita pun dah suka dengan dia, bibik kita pun tiap-tiap pagi mandikan dia, bibik pun kita pergi kerja, anak pergi sekolah, dia berkawan pula dengan kambing. Anak kita pun suka lah dengan kambing. Siap pun nama, dia panggil Boboy. Hai Boboy, suka dia. Kita pun seronok. Anak aku dah tak usik gadget dah sejak ada kambing. Dia galik dengan kambing. Tak adalah main game-game. Tak ada lah. Kita pun seronok dah. Sampai hari untuk kita nak sembelih. Percayalah tuan-tuan. Tak ada orang sanggup nak sembelih. Terutamanya kita sendiri. Apa sebab? Kita mengenang kambing ni dah macam family kita. Kita ambil dia dengan tangan kita daripada kandang tu. Bawa ke rumah. Dah ada nama Boboy. Kau main wangi buat lah, bibik mandikan hari-hari. Isteri kita pun dah suka pada dia. Percayalah ketika itu kita tak sanggup nak pergi sembelih. Tapi bagi orang yang menghayati pasapah korban, walau dalam keadaan menangis, dia tetap teruskan. Menangis dia. Wahai kambing Boboy, aku sayang kau ni. Anak aku pun memang dah macam adik-beradik dah dia buat dengan kau. Anak kita daripada malam tadi dah menangis. Peluk kaki ni, Abah jangan bunuh Boboy Abah. Kita, ya Allah berikanlah aku kesabaran. Isteri kita tak cakap 3 hari dah. Tidur pandang dinding lah, tak nak cakap. Awak ni pun tak boleh belah ihsan. Kena pergi ceramah dengar sangat tajuk ihsan. Hak ni tak boleh ihsan sikit ke? Kita suruh ihsan ke kambing pula dah. Bibik dia menangis je. Duduk dapur. Kawan dia nak mati lah. Kita ketika itu akan berada di persimpangan. Dan percayalah kalau jiwa tak kuat, cancel korban. Tak apalah Boboy, kau duduk je lah dengan aku. Ganti oil yang pemalas tu. Bukanlah sembelih oil tak. Buang je lah kucing, aku boleh kambing lagi bagus. Orang takkan sanggup sebab dah ada kasih sayang. Itulah perasaan Nabi Ibrahim. Ketika dia nak sembelih anak dia, yang itulah anak yang dia sangat inginkan. Tapi never say no. Disuruh sembelih jugalah. Bukan tak ada halangan. Setan tengah jalan berapa kali kacau. Sampai ambil batu lontar, jadilah ritual melontar jamrah sekarang ni, melontar di Mina. Tapi Nabi Ibrahim teruskan. Artinya kita ni tadi, kambing ni walau sayang macam mana pun, tetap teruskan. Dan kalau tuan-tuan nak rasa lagi perasaan itu, sembelih sendiri. Jangan bawa pergi masjid surau. Sembelih sendiri. Jangan kambing pun nak ikat 4 kaki supaya lembu juga teruk. Orang seorang je sembelih kambing ni. Dia leher kambing ni macam, kalau kita sembelih, dia lebih kurang macam batang pisang je. Lembut je, sedap tu kan. Kalau tak tarik, tekan pun putus dah. Zep, gitu je.
Bukan macam lembu, macam mat kilau jadi kita begitu. Kambing senang je, betul sunnah. Kambing dia mudah. Nak uruskan pun mudah apa semua. Jadi tuan-tuan sembelih. Masa tu memang menangis lah. Tengok lenggelupur mati. Dan percayalah tuan-tuan, anak kita takkan makan kambing lepas pada tu. Sampailah besar. Orang tanya kenapa enggak tak makan kambing? Dulu abah aku dia bunuh je kambing aku. Aku dah kawal dia 10 hari. Lepas sekarang aku tak nak makan kambing. Kita punya pasal. Jadi ini penghayatan yang kita nak. Maka hadirin hadirat sekalian, ayolah kita kena ada itmam sesempurna mungkin menghayati ibadah korban yang sangat mustahak ini. Dia ibadah korban ni bukan kaleng-kaleng amalan. Pertama, dia ibadah tertua. Dan yang kedua, dia adalah ibadah yang merupakan khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna khususiat? Nabi ni dia ada beberapa amalan yang dia wajib buat, tapi tak wajib ke atas kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah sebut, salasun hunna alayya faraidun. Ada 3 perkara hukumnya wajib ke atas aku tapi sunat pada kamu. Nabi cakap, wa hunna lakum tatawwu'. Benda tu satu yang dianjurkan untuk kamu tapi wajib untuk aku. Apakah 3 kewajipan itu? Al-watru, wal-nahru, was-salatud duha. 3 perkara wajib aku buat. Pertama, sembahyang witir. Yang kedua, korban. Yang ketiga, sembahyang duha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi ni melakukan korban satu kewajipan, tetapi ianya tidak menjadi kewajipan pada kita. Sebab itu ibadah korban ini istimewa. Dia Nabi ni ada beberapa lah ibadah dalam hidup dia yang tidak wajib kepada kita tapi wajib pada dia. Pertama, sembahyang duha, kemudian sembahyang witir. Apa lagi? Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Nabi wajib, kita tak. 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu Nabi juga wajib buat qiyamul lail. Lepas tu kita akan jumpa beberapa hadis Nabi pernah qada qiyamul lail. Pernah. Dia terlepas mungkin kepenatan dan sebagainya, dia pernah qada. Apa lagi? Nabi wajib beristighfar minimum 70 kali sehari semalam. Wajib pada Nabi. Itu dia panggil khususiat Nabi. Termasuklah juga ibadah korban. Jadi ibadah korban yang kita nak buat mesti sesempurna mungkin. Sebab ini bukan ibadah adat kawasan perumahan kita memang daripada dulu buat. Bukan. Ini ibadah yang bernuansa khususiat Rasul. Jadi kena buat yang terbaik. Macam mana nak buat yang terbaik? Pertama sekali, haiwan yang kita nak korbankan biarlah haiwan yang terbaik. Sebab itu haiwan korban dia mesti spesifikasinya istimewa. Dia tak boleh haiwan tangkap muat, haiwan yang kita jumpa macam kita jumpa atas lori tepi jalan yang comot-comot. Tak boleh. Haiwan korban ni kena comel. Sebab itu kalau kita tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, haiwan korban dia berhias. Ada kalung, ada tanda, qalaid dia panggil. Ini bab yang panjang lah kalau kita nak uraikan. Nabi punya unta siap ada tanda pada bonggolnya dicalitkan dengan macam pisau sikit. Dia akan buat tanda pada haiwan-haiwan dia. Sebab haiwan yang nak dikorbankan ni dia mesti rare daripada haiwan yang lain. Sebab dia special. Tak boleh ambil haiwan bersepah-sepah, comot-comot, muka sempuan, minyak-minyak ni tak boleh. Kena cari yang lawa-lawa, wangi-wangi, handsome-handsome, mata hijau, kena cari begitu. Dia afdal kalau kita nak buat korban. Pertama sekali unta lah, nombor 1. Sebab portionnya banyak, ramai orang boleh rasa. Susunannya unta, lembu, biri-biri, kambing. Beza, kambing dengan biri-biri lain, bulu dengan tak bulu lah. Saya ulang, unta, lembu, biri-biri, kambing. Ataupun anak yang lahir dari gabungan antara yang pertama tadi. Contohnya, kambing kahwin dengan lembu, dapat anak nama lembing. Contoh, lembing boleh buat tu. Lembing
lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau. Tak tahu mula rupa lah, tapi gabungan mak ayahnya beza. Lembau boleh buat korban. Tapi unta mahal. Unta mahal. Ada masjid surau sekarang berani buat unta, tapi unta ni yalah kalau dapat buat hebat lah karya itu. Memang kita tak buat sebab renyah. Kami dulu pernah buat unta, tapi unta ni penat tuan-tuan. Dia pertama dia degil sikit lah. Dia tak macam lembu. Lembu nama pun lembu. Unta ni dia cerdik sikit. Jadi benda cerdik ni payah kita nak uruskan. Pertama dia tinggi, kita tak sampai leher dia. Nak tumbangkan dia tak cukup, pakai tali 4 tak jadi. Rupanya unta ni sebab dia cerdik, nak sembelih dia bisik je, duduk, dia akan duduk. Unta punyalah ni kehebatan ciptaan Allah. Duduk. Tapi cakap Melayu dia tak layan. Duduk dia buat bodoh je. Kena cakap Arab, sebab dia asal benda Arab kan. Dia kena faham duduk lah, tak apa. Duduk dia tak tahu. Oh, dia duduk lah. Kalau cakap fusaha boleh, ijlis, dia duduk lah. Tapi ada masa cakap Arab tak jadi juga. Ijlis, buat bodoh je. Sudah. Azan, Allah, tak duduk juga. Rupanya cek dengan veterina, unta tu datang dari Australia. Lah, cakap orang putih lah kita. Sit down, mate. Barulah dia sit down. Unta renyah lah tuan-tuan. Kita nak kena cek datang pada mana. Banyak cerita. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Unta sekarang berapa harga? Saya ingat tak kurang 7-8 ribu seekor. Starting from 8 ribu lah saya ingat. Mungkin dah berapa, jangan, bukan kurang pada itulah. Kalau tak ada unta, lembu lah. Lembu pun macam kita sebut di awal tadi, dia ada grade dia juga. Cari yang paling gemuk sekali, biar 270 kilo ke atas. Biar harga mahal sikit tak apa, tapi kita nak ngikut kehendak syarak. Biar yang istimewa. Kemudian kambing. Kambing pun samalah. Kambing sekarang semua dah 4 angka, semua dah tak ada dah 3 angka sekarang. Starting from pun 1000 lah. Mahal lah. Pergi cari yang 32 kilo, 35 kilo. Dia unta kalau kita buat satu bahagian unta 1000 lebih, 1070, 1080 satu bahagian. Portion dia banyak. Lembu mungkin sekarang ni berapa? 800 dah kot. Harga semasa 800. Ada yang buat di Kemboja 200 lebih, 300. Ikut tuan-tuan lah, tak mampu yang 800 pergilah Kemboja, mana-mana sajalah. Cuma korban 7 ekor kambing lebih afdal daripada korban seekor unta. Itu kena dipahamkan betul-betul. Kita target nak sembelih seekor unta. Tetapi kalau dapat buat 7 ekor kambing, itu lebih afdal daripada nilai seekor unta. Korban seekor kambing lebih afdal daripada kongsi seekor lembu. Kita kongsi tadi 800. Tapi kalau dapat korban seekor kambing, itu lebih afdal lagi. Tapi kambing lah mahal lah sikit. Starting from, terjelas 1000. Mungkin ada kau jual 900. Kena pandai carilah. Tapi saya ingat buruk betul rupa kalau 900 tu. Ribu-riban ni comel-comel lah. Kenapa kambing menduduki ranking? Sebab kambing adalah sunnah Nabi SAW. Yang mana Nabi, baginda Nabi, dia korban dengan seekor kibas jantan yang ada hitam di sekitar mulut, kaki dan juga mata dia. Itu berdasarkan riwayat. Jadi ni haiwan. Dan haiwan ni juga kata ulama, sebab dia kena istimewa, binatang tu mesti gemuk. Tak boleh kurus-kurus. Kalau lembu pun cari lembu baka Carolise Mega misalnya. Carolise Mega ni tuan-tuan, saya ingat starting from 20,000 ke atas. Memang gemuk betul. Kalau nak kongsi satu bahagian pun 1,600, 1,700 satu bahagian. Tapi dapat 60 kilo seorang. Gemuk betul lembu. Dalam dunia rekod lembu yang terberat sekali 1,587 kilo. Besar pada singa lagi lembu. Dekat dengan England. Besar betul. Saya ingat tukang sembelih pun tak berani menengok, pakai jengsaw ke, takut kita menengok. Besar betul.
Gajah baru 6,800 kilo. Dia bawah sikit pada gajah, pada anak gajah ke. Jadi pilih binatang yang gemuk-gemuk. Kalau lembu, Brahman lah. Kalau kita biasa Brahman dalam 100 kilo lebih lah, 110 kilo. Drop Master tu gemuk lah, 300 kilo ke atas. Kalau kambing pun cari biri-biri yang Damara tu 40 kilo. Harga saya tak pastilah berat hidup sekarang berapa. Jabnapari 38-45 kilo. Ni semua yang sihat-sihat punya kambing. Kambing Boer, kalau Boer tu 35 kilo biasanya ada. Dan kalau boleh kambing ni tuan-tuan, biarlah yang comel sikit, termasuklah lembu. Tapi kenapa masalah kita tak boleh nak tentukan haiwan kita comel atau tidak? Sebab kita hanya bayar, kita tak tahu pun mana binatang kita. Itu yang kalau ikut sunnah tadi Nabi Ibrahim, 10 hari sebelum raya, tuan-tuan beli kambing sendiri, beli, letak di rumah. Kalau lembu kan besar sangat nak angkut bawa ke rumah. Kambing letak di rumah, cari yang comel, kita beli. Baik tu kalau akan datang pihak penganjur, kalau nak ikut betul itmam sunnahnya, orang kena tahu rupa binatang itu, supaya dia berhak memilih yang paling comel sekali, yang muka sekian, dia ada warna sekian, gemuk sekian. Bila semakin comelnya binatang itu, semakin sayang pada kita. Sayang itu cabaran nak sembelih. Kalau sekarang moleklah sembelih, buruk betul rupa kan, kita rasa gitu. Sembelih lah, kurus keringnya. Ini comelnya, Allah, comelnya. Boleh tak cancel? Saya gantikan belanja KFC je hari ni. Dia akan jadi begitu. Sebab lawa tu yang jadikan kita payah. Dia kambing kalau betul-betul tuan-tuan, yang comel-comel tu memang tak tergamak kita sembelih. Ini kalau yang pernah pergi Australia. Dekat Australia, dia ada, kalau kita pergi ke ladang-ladang dia ada buat macam demonstrasi buang bulu kambing bibir, sheep shearing dia panggil. Jadi sebelum dia nak buangkan bulu bibir tu, dia akan baringkan kambing tu depan kita. Siap ada name tag ni, kambing Damara. Keluarlah Damara, macam ratu cantik. Damara ni dia kambing baka asal pada Timur Tengah, ada tanduk, comel. Apa tu, next dia kata Dorset Horn. Dorset Horn ni pun ada tanduk asal pada England. Yang ketiga Paul Dorset ataupun Border Leicester, memang comel-comel. Kemudian Merino ni dia ada tanduk, bulu sampai muka penuh, comel kita tengok. Apa nak dia pun dipersilakan Wiltshire Horn. Di Wiltshire Horn ni ada tanduk, tapi bulu dia boleh cabut manual gitu, cabut boleh cabut. Dipersilakan Romney Marsh. Romney Marsh ni bulu sampai muka. Silakan Suffolk ni yang macam kartun anak-anak cucu tengok, Timmy Time tu Suffolk. Comel, dia hitam pada kaki dia, badan dia bulu penuh. Bila dia susun depan kita, tuan-tuan bayang kalau rupa kambing tu nak buat sembelih, cancel kita sembelih. Allah, comelnya. Tak jadi. Itu sebab haiwan korban kena lawa. Dan ulama' juga menggariskan, haiwan korban mesti ikut ton warna yang telah ditetapkan oleh syarak. Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, istihbabu istihsani lawil udhiyata wa qad ajma'u alaihi qala ashabuna afdaluhal bayda thumma as-safra thumma al-ghabra wa hiya allati la yasfu bayaduha ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم سودا. Kata Imam An-Nawawi, fuqaha mazhab Syafi'i menyatakan sunat hukumnya memilih haiwan korban berdasarkan warna-warna terbaik, dan mereka sepakat tentang perkara itu. Menurut ulama mazhab Syafi'i, warna yang paling afdal haiwan sembelihan adalah putih. Number 1 putih. Jadi bila kita tak dapat penentukan haiwan, ikut dan sajalah, tak dapat itmam, kesempurnaan. Nombor 1 putih, kemudian kuning. Kuning ni bukanlah kuning diraja, kuning lembu tu kuning lah, kita consider kuning lah lembu tu.
Kemudian warna kelabu, iaitu warnanya tidak putih terlalu bersih. Kemudian warna al-balqa. Balqa ni warna sebahagian putih, sebahagian hitam. Dia berbelang, bertumpuk-tumpuk, macam fern leaf punya lembu. Kemudian barulah yang last sekali sauda, yang berwarna hitam. Dalam kitab Bulughul Maram ada direkodkan daripada Anas tentang spesifikasi haiwan korban Nabi. Annan Nabi kana yudahi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Nabi berkorban dengan 2 biri-biri jantan berwarna putih, bertanduk. Nabi ucapkan nama Allah, Nabi bertakbir, Nabi letakkan kedua-dua lututnya di pipi kibas ketika dia menyembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi carilah yang comel-comel. Dan haiwan ini juga kata ulama afdalnya adalah jantan berbanding dengan betina. Kenapa kita korban jantan? Mungkin atas dasar ihsan agaknya. Kalau betina kan takut ada anak ke, ada Allah Allah macam-macam masalah kok bunting dan sebagainya, kita tak tahu dia mengandung. Jadi cari yang jantan. Dan jantan juga kebiasaannya dia punya daging lebih banyak dan lebih pejal berbanding dengan haiwan betina. Contoh kalau kerbau kalau kerbau betina dagingnya lebih kurang dalam 800 kilo. Tapi kerbau jantan 1200 kilo. Jadi haiwan jantan lazimnya lebih berat dagingnya berbanding betina. Kemudian kata ulama afdal carilah yang bertanduk. Kata Ubadah bin Samit dalam hadis, khairud dhahiyatil kabshul aqranu. Sebaik-baik haiwan korban adalah kambing biri-biri yang ada tanduk. Hadis riwayat Al-Hakim. Macam contoh tadi kambing biri-biri feral Australia, itu memang tanduk, comel. Merino Australia ada tanduk. Biri kampung pun ada, kambing kampung pun ada tanduk. Tapi masalahnya adalah kita tak dapat memilih kerana faktor kita serahkan kepada penganjur. Jadi benda ni kita letakkan tanggungjawabnya kepada penganjur lah. Carilah haiwan yang menepati spesifikasi supaya syiar korban ini bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Sesuatu perkara yang kita usaha nak lakukan mengikut sunnah, percayalah dia akan membawa keberkatan. Tetapi satu perkara itu kalau tanpa diikuti dengan cara-cara yang Nabi buat, kita khawatir dia sekadar menjadi doa. Dia menjadi ibadah adat semata-mata. Tradisi masjid kita tiap-tiap tahun buat itu saja. Dia bukan jadi satu ritual yang khusus. Sebagai akhirnya, kepada yang nak melakukan ibadah korban, tahniah, teruskan buat ibadah korban ini. Dan kepada yang rasa teringin nak melakukan ibadah korban tapi belum mendaftar, kalau ada lagi penganjur yang boleh buat, buatlah. Tapi pilihlah penganjur yang dipercayai. Jangan takut kena scam. Itu sajalah. Contoh dia nak sembelih di tempat-tempat di negara yang kita tak tahu. Ada lembu negara itu, contohnya. Saya tak sebutlah negara mana-mana. Kita pun tak tahu negara tu ada lembu ke tidak. Jadi kita kena berhati-hati memilih penganjur. Sekali lagi, kalau dapat buat sendiri, itu yang terbaik. Baru kita dapat menghayati perasaan itu. Tapi setakat kambing bolehlah. Kalau lembu besar sangat untuk kita nak uruskan anak beranak kita. Ataupun nak buat di kampung pun boleh juga. Dia kumpul anak beranak, hari raya, buat saja korban di kampung. Tapi saya tak pasti kalau buat premis persendirian ni kena kebenaran veterina ke tidak. Saya tak pasti sangat. Mana ada peraturan ikutlah peraturan. Kita pun kadang susah lah. Datang kuasa apa jadi gaduh-gaduh jadi susah. Kalau boleh buat, buatlah. Sama sendiri, kita akan dapat rasa keseronokan benda itu. Cuma yang mustahab, jangan membazir. Jangan membazir dalam arti kata, daging korban itu lambat sangat diagih-agihkan. Sehingga menyebabkan jadi buruk, jadi busuk. Kita tak ada tempat proper nak simpan. Tapi sebab lambat mengagihkan, urus dia yang kerja mengagih ni slow.
Kenapa slow? Kedekut tu lah orang ramai tu datang dah. Tapi kalau dia dah bagi, dah settle lah. Tapi sebab biar dululah, ini muka yang sama. Bukan masalah engkau, tu bukan engkau punya, tu orang korban punya. Ingat, korban masjid surau, lembu tu bukan masjid punya. Kambing tu bukan masjid punya, bukan jawatan kuasa punya. Yang punya tu tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan berhak gunakan untuk apa? Kalau tuan-tuan puan kata, tak apalah Tuan Haji, saya bagi semualah, bahagian saya pun saya ambil sikit lah. Rimau Melangis tu bagilah saya, yang lain tu bagilah Bangladesh, Nepal mana ada. Boleh, itu hak prerogatif tuan-tuan puan-puan, bukan hak masjid, hak surau. Kami hanya menjalankan amanah saja untuk menguruskan bayar upah kepada orang yang ngurus melapor menyembelih, dan juga adalah sedikit kita cas pada kos itu untuk makan minum urus dia. Daga tu kan tak boleh minum air sikit, dan kami tak boleh ambil daripada portion korban, sebab itu perempuan punya. Kami cas sikit, dia panggil kos pengurusan. Kami minum air, buat mi goreng sikit. Lepas tu upah untuk orang yang tu. Dan orang yang buat kerja tu pun kami bagi duit. Kami dah bayar duit apa semua dah. Cuma kalau dia ambil juga daging korban, bukan sebab upah, tapi kerana dia juga asnaf. Kadang dia ni orang miskin, dia bantu buat kerja melapor. Jadi by right dia boleh ambil. Jadi tuan-tuan salah risau benda tu. Tahulah kami mengerjakannya, berikan kepercayaan untuk kita menguruskan. Kepada yang jadi penganjur, jaga amanah ini. Sebab ni ibadah. Tak boleh kita buat suka-suka hati, sebab dia bukan duit kita, duit orang. Kalau kita ambil tanpa kebenaran, ya tukang sembelih dapat batang pinang, lawa-lawa semua disapu. Itu macam mencuri lah jawabnya. Tak boleh begitu. Dia ada tuan dia ada. Rupanya tuan dia dah cuk lama dah Rimau Melangis dengan batang pinang ni. Tengok mana batang pinang saya? Tak ada batang je, pinang tak ada lah. Mana Rimau Melangis? Perempuan Melangis je lah. Rimau tak tahu mana lah. Perempuan ambil dah, dia geng-geng melapor. Tak boleh begitu, itu mencuri namanya. Urus dia kena cari orang yang amanah. Ya. Dia harta benda tu, harta rampasan perang ni memang bergaduh. Itu jadi masalah kita ni. Sekadar itulah saja. Selamat menjalankan ibadah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau rezekiku jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya, limpahkan pada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu sebagai benar. Rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil. Rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.